Okey, hari ni kita di atas pokok anau lagi pagi-pagi ni. Jam 7 pagi kita di atas pokok anau. So baru lepas melakukan penghirisan yang kedua. Beginilah keadaannya. Sorry agak blur sikit lah. Pagi-pagi ni pencahayaan tak ada. Kita tengok tepat-tepat macam ni. Okey. Masih belum berapa nak lancar lagi, agak-agak kelebam-lebaman. Pasal ini just 3 kali pukul, kita terpaksa mempercepatkan. So getah-getah merah dia masih banyak lagi, tapi nampak gayanya boleh diselamatkan pasal dia masih berair kan. Yang tandanya hari tu rosak yang saya tunjuk, yang disebabkan oleh cahaya matahari telah merosakkan bahagian tandan ni. Yang ni dah saya balutkan supaya tak terkena lagi dengan cahaya matahari. So kita tengok dalam 2 hari ni dia dah berair dah, tapi belum dapat air kekal lagi. InsyaAllah petang ni atau esok ada peluang lagi, pasal dia dalam masa 3 hari lah. Proses penapaian tu dalam masa 3 hari. Okay. Sama ada berhasil atau tidak dalam tempoh 3 hari tu lah. Kalau dia betul-betul meleleh atau henti-henti dalam masa 3 hari tu, kalau kita dah hiris pagi dan petang, dia dah tak orang cakap tak ada stop-stop lah, terus menerus je dari pagi sampai ke petang meleleh je air dia. Itu air kekal namanya. So kalau air kekal tu dah boleh lah kita tadah. Yang macam ni kita belum boleh tadah lagi, pasal dia macam sekerat hari je dia dah kering kan. So kita ada peluang lagi, tinggal lagi sehari. Pasal ni hari yang kedua. Jadinya kejap lagi Kang saya nak bungkus. Ini dah mula dah aktif sedikit dah ni. Kalau semalam berapa saat lambat kan. Sekarang ni titikan dia pun dah jadi kasar. Okay. Kita kira berapa saat satu. Tunggu dia tu. 1, 2, 3, 4. Lebih kurang 4 saat lah lebih kurang. Macam tu. Titisan dia pun kasar-kasar, cantik-cantik. Berbanding semalam ada nampak pembaikan dia. Cuma kita rutin lah mengiris pagi dan petang. Inilah tandanya, panjang tandanya. Cuma sayang yang bahagian yang kita tutup ni rosak sedikit. So saya kenalah tapaikan lagi ataupun tekap dia punya depan dia. Tekap dia macam tu hari saya ajar. Tak kisah apa-apa daun. Nak pakai daun bonglai boleh, nak pakai daun apa pun boleh. Janji daun-daun yang segar. Mana-mana daun yang kita jumpa kat bawah ni, nanti kan kita capai, kita tutup. Kalau tak ada langsung pun pakai bulu hijau dia ni pun boleh juga. So yang ni tak ada bulu hijau dia, entah mana-mana perginya. Okay, kita pakai daun yang segar. Okay, saya nak turun bawah dulu ambil daun. So saya terpaksa pause dulu. Memandangkan nak berpegang pun tak boleh ni kat atas pokok. Okay guys, tadi kita turun bawah, kita dah ambil dah daun yang jenis tu. Dia tak kisahlah apa-apa jenis daun pun sebenarnya. Nak pakai daun bonglai pun boleh. Macam saya cakap tadi kan. Tujuan membalut dengan daun ni adalah untuk menyegarkan lah bahagian yang dihiris tu. So terserah lah, ada separuh orang dia ada petua masing-masing. Kalau saya macam ni lah, saya balut. Saya ikat just pakai getah, ikat sayur tu je. Okay. Tengok air dia meleleh. Sorry lah agak-agak kabur lah sikit pagi ni. Tak perasan sangat kan. Air dia pun masih slow. Okay. Masih slow lagi. Maklum baru hari kedua pengirisan. Kita nak kena banyak bersabar lah kan. Buat anau ni satu je kunci dia, nak kena banyak-banyak bersabar. So kita balut macam ni je lah, simple aja. Jangan bagi dia terkena sinar matahari je sebenarnya bahagian yang kita hiris tu. So bergantung pada orang lah juga. Ada separuh orang dia punya guru dia mengajar tahu batang keladi, ada yang tahu nasi, ada yang tahu depan dia umbi-umbi, jenis umbi-umbi, ataupun ada jenis-jenis daun tertentu. Ada jenis yang tahu getah pakis ke atau cairan pakis ke. Okey. Tujuan semua benda-benda tu tetap sama je, untuk melembabkan sebenarnya. So tak kisahlah kalau ada orang cakap yang ni boleh, yang ni boleh. Saya pun tak pernah nak nafikan apa-apa pun boleh juga. Itu bergantung kepada kepandaian masing-masing lah.
Kalau ikut saya punya yang saya belajar, dia tak kisahlah apa pun, janji melembabkan je lah. Kalau nak tok daun segar macam ni pun boleh ikut cara saya, tu terserahlah kepada orang yang buat tu. Kalau ada lagi yang lebih baik daripada cara ni, boleh korang kongsikan juga. Ini cara saya, so saya memang tetap macam ni lah cara dia. Lagipun mudah kan, kita tak payah nak cari keladi pun tak ada kat sini. Kalau ada keladi lagi bagus, pasal keladi tu sejuk. Kata orang tua saya pakai batang keladi lagi sejuk. Tapi masalahnya kawasan perbukitan macam ni tak ada. Ni kawasan perbukitan ni, so tak ada keladi. Jadi ni kita pakai apa yang ada di sekitar sini saja. Okey. Okey. Tengok air dia makin aktif dah. Okey, insya-Allah petang ni atau esok mungkin air dia dah kekal. Dia cuma beri 3 hari je untuk kita trial tu. Kalau dia makin membaik, makin laju, itu hak kita selepas dipotong tandan ni. Tapi seandainya selepas dipotong tandan mula-mula mencurah, lepas tu tiba-tiba slow, lepas tu sok bagi kering, hari kedua gigi lagi kering, hari ketiga pun gigi kering, itu bukan hak kita, kita tinggal je lah. Kalau macam ni makin membaik lah. So mungkin ada rezeki kita dekat pokok ni, okay, insyaAllah. Cuma kena kerap lah rajin gigi pagi dan petang. Okey, sekian saja daripada saya. Okay. Jumpa lagi di next video. Terima kasih kerana menonton.